petang dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam kelas tambahan kita pada hari ini, santai-santai di posisi untuk membincangkan bab terakhir kita untuk semester 2 ini di bawah tajuk Sastra dan Pembangunan untuk teks Sulalatus Latin. Ini dia bab terakhir kita, bab 15. Hore, kita sudah sampai ke penghujungnya. Okey, so pada bab 15 ni kita ada 11 episod juga seperti kemarin dalam bab 14. So ini episod-episod yang ada dalam bab 15 iaitu Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar, bertapak semula di bumi semenanjung, berbuat negeri di Kuala Johor, surat meminang dari Pahang, hasrat Sultan Pahang tercapai, istiadat perkahwinan diraja Johor Pahang selepas mangkat Sultan Alauddin, nikah dalam sunyi, wasiat Sultan Muzaffar Shah, wasiat Sultan Abdul Jalil diketepikan dan akhir sekali Tun Sri Lanang jadi bendahara. Okey, ini 11 episod yang kita akan cuba kupas dalam masa kelas tambahan kita, ya. So kita masuk terus ke episod yang pertama. Okey, Sultan kita di sini yang masih lagi Sultan Mahmud Shah. Okey, episod kita Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar. Okay, so dalam episod ini watak kita ada dua. Kita akan kupas dua watak iaitu Sultan Mahmud Shah dan Sultan Alauddin Riyad Shah. Angel, apa hubungan Sultan Alauddin Riyad Shah dengan Sultan Mahmud Shah? Betul, adik-beradik. Ya kah? Betulkah itu? Anak. Father and son. Yes, father and son, not brothers. Not brothers. Okay, bro Angel. Okay. So, mana satu bapak ni, Rex? Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud. Okey, betul. Sultan Mahmud Shah. Semangat Dena, bagus Dena. Sultan Mahmud Shah ialah ayah, anak ialah Sultan Alauddin Riyad Shah ataupun dipanggil sebagai Sultan Muda Pak Cikgu. Sultan Muda. Okey, pandai si Rex. Banyak ulang kaji ni. Ya, Mary, Sultan Muda. Okey, nama asal Sultan Muda ni, Sultan Alauddin Riyad Shah ni siapa? Raja kecil besar. Raja kecil besar tu timang-timangan. Nama sebenarnya Raja Tun Ali. Raja Ali. Raja Ali. Jangan Tun Ali. Okey. Nak raja. Okey. So kita teruskan dahulu. Cikgu tutuplah kamera cikgu ni. Angel, biar sejak kamera kamu berpasangan supaya cikgu semangat ya. Janganlah Pak. Okeylah cikgu buka je lah kamera cikgu. Okey, so Sultan Mahmud Shah ni dia telah melantik Seri Wak Raja sebagai temenggung untuk menggantikan temenggung Seri Udani yang telah mati kemarin sebab dibunuh. Siapa bunuh temenggung Seri Udani? Angel, siapa bunuh? Sultan Mahmud Shah. What? Kenapa Sultan Mahmud Shah bunuh temenggung Seri Udani? Why? Peringgi itu. Ya, Peringgi. Peringgi yang bunuh temenggung Seri Udani. Temenggung Seri Udani mati terbunuh dalam peperangan ketika dia melawan Peringgi di mana? Di kota Kara. Kota apa? Kara. Yes, Kota Kara. Jangan kamu ikut cikgu kemarin salah. Kota Ara yang Mary betulkan tu Kota Kara. Okey. So, kemudian Sultan Mahmud Shah ni waktu ni dia sebenarnya sedang gering, sedang sakit. Jadi dia pun berwasiatlah kepada bendahara agar sentiasa menasihatkan atau menegur Sultan Alauddin Riyad Shah ini dalam pentadbiran. Okey, sebab Sultan Alauddin Riyad Shah ni masih lagi kanak-kanak. So kemudian kepada Sultan Alauddin Riyad Shah, kemudiannya Sultan Mahmud Shah juga berwasiat agar Sultan Alauddin Riyad Shah ni sentiasa sabar dalam pentadbiran, mendengar nasihat pembesar, jangan mudah mendengar fitnah tanpa usul periksa, tetapi haruslah menyiasat setiap sembah orang dan berlaku adil terhadap rakyat. Okay, ini perkara penting di sekitar watak Sultan Mahmud Shah. Bagi watak Sultan Alauddin Riyad Shah, peristiwa pentingnya ialah selepas sahaja ayahandanya Sultan Mahmud Shah mangkat, maka Sultan Alauddin Riyad Shah pun keluar dari Kampar menuju ke Pahang dengan diiring oleh segala orang besar-besar. Okay, ada Hang Nadim di situ yang mengiring Sultan Alauddin Riyad Shah ni ke Pahang. Okay, sehingga kan macam tadi kan saya dengan Ebil sempat berbincang, Ebil kata
kumpulan ataupun rombongan dari Sultan Alauddin Riyad Shah ni menuju ke Pahang ni sangat ramai, sangat macam mana? Sangat megah. Macam mana mau cakap tu? Apa dalam buku ni cakap? Kejap, saya undur dulu sini. Ebil, sangat-sangat apa tu Ebil? Kalau yang saya baca macam dia bilang sangat apa tuh pelengkapan dia sangat banyak dia bilang kalau ikut Kelengkapan dia bahasa sangat sini. banyak. Yes, kelengkapan sangat banyak diiringkan segala bendahara. Okey, kelengkapan baginda berangkat itu dialati oleh Laksmana Hang Nadim seperti angkatan menyerang negeri lah punya, macam angkatan perang lah. Okey, pergerakan dari Kampar itu menuju ke Pahang itu seperti angkatan perang. Okey, so itu dalam episod yang pertama, iaitu episod Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar. Okey, boleh dapat ya? Okey, so kita masuk ke episod kedua. Ada soalan? Episod 1? Rex, okey? Tiada, cikgu. Tiada. Rex, okey Rex? Okey, cikgu. Okey, so kita masuk ke episod yang kedua, iaitu bertapak semula di bumi Semenanjung. So di sini watak kamu ialah Sultan Alauddin Riyad Shah. Okey, Sultan Alauddin Riyad Shah. Simple sahaja peristiwa dia di sini, iaitu Sultan Alauddin Riyad Shah ini telah berkahwin dengan Raja Kesuma Dewi. Raja Kesuma Dewi ini ialah puteri kepada Sultan Mansur Shah di Pahang. Okey, ini ingatlah. Okey, dia kahwin dengan puteri Pahang dan ketika majlis perkahwinan ini adalah adat berjaga-jaga. So, cikgu tidak mau explain lagi adat berjaga-jaga tu dengan jelas sebab kita pun sudah bincang benda ni dalam kelas kita yang lepas kan. Adat berjaga-jaga tu diadakan sebelum majlis perkahwinan dijalankan. Biasanya ketika adat berjaga-jaga ni dijalankan akan ada alat pelbagai permainan dijalankan, alat muzik dimainkan dan beratus-ratus haiwan ternakan akan dibunuh untuk dijadikan sebagai makanan untuk orang yang berjaga-jaga. Okey, kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah ni selepas dia berkahwin dengan puteri Sultan Mansur Shah ni, Raja Kesuma Dewi ni, maka mereka pun berpindahlah ke Johor. Okay? Dia orang pindah Johor. Dia orang keluar dari Pahang dan dia orang pergi Johor. So first tadi Sultan Alauddin dari Kampar, dia pergi Pahang. Lepas dia kahwin dengan puteri Pahang, dia bawa isteri dia keluar, mereka pergi ke Johor. Okey, boleh episod ni? Simple kan? Ya, cikgu. Okey, cikgu teruskan. Ebil okey ya? Ada mau tambah tak Ebil? Ebil. Tiada cikgu, oke. Okey, so episod ketiga berbuat negeri di Kuala Johor. Okey, sekarang diorang di Johor. Okey. So, watak kita di sini masih ada Sultan Alauddin Riyad Shah. Okey, Sultan Alauddin Riyad Shah. Jangan lupa Sultan Alauddin Riyad Shah ni ialah anak kepada Sultan Mahmud Shah bersama Tun Fatimah. Okey? Okey, so Sultan Alauddin, okey. Mungkin cikgu laju ni ya. Kalau cikgu terlalu laju bagi tahu cikgu Beginilah ni kalau mulut cikgu sastra memang laju saja ni. Cikgu. Si Angel nanti itu belajar tuh cakap laju. Tengoklah kalau dia jadi cikgu sastra. Tak. Angel. Senyum Mbak Angel. Jadi orang faham kalau saya baca baca tu cikgu. Apa dia Angel? Apa dia? Tiada. Kau kan Angel. Okey, so kita teruskan. Sultan Alauddin Riyad Shah ketika di Johor, dia pun buatlah negeri dia di situ dan dia menyuruh Hang Nadim untuk membangunkan semula Bintan yang telah dilanggar oleh Perenggi. Bangunkan dan juga perintah Bintan lah. So, kita tahu tadi Sultan Alauddin tu dia berkahwin dengan Raja Kesuma Dewi kan? Puteri Raja Pahang kan? Okay, jadi hasil perkahwinan Sultan Alauddin dengan Puteri Pahang ini, dia dapat 2 orang anak. Nak tepuk tangan tu Angel. Dapat 2 orang anak, iaitu Raja Muzaffar dan Raja Fatimah. Ingatnya 2 orang ni adik-beradik Raja Muzaffar, Raja Fatimah. Selepas ni kamu akan jumpa nama ni sampai penghujung cerita. Okay? So ingat Raja Muzaffar dengan Raja Fatimah, adik-beradik, merupakan anak kepada Sultan Alauddin Riyad Shah, cucu kepada Sultan Mahmud Shah.
Oke, ini tentang Sultan Alauddin. Kita lihat pula tentang watak Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ialah raja di Pahang. Oke, ingat raja di Pahang merupakan mertua kepada Sultan Alauddin Riyad Shah. Kan Sultan Alauddin tadi kawin dengan putri Pahang kan? Kan? Ya, Cikgu. Alright. So, sekarang nih Sultan Mansur Shah dia dapat tahu bahwa Sultan Alauddin Riyad Shah ni sudah dapat anak. Ada dua, Raja Muzaffar, Raja Fatimah. So, ini Sultan Mansur Shah pun mahulah jodohkan cucu dia Raja Omar ni dengan Raja Fatimah. Okey, siapa tu Raja Omar? Kamu masih ingat kemarin? Kemarin nih Raja Omar ni punya watak keluar. Siapa tu Raja Omar? Buka. Rex, mana nota Rex? Siapa tuh Raja Omar? Cucu, ya. Anak siapa? Siapa bapak dia? Siapa ayah kepada Raja Omar nih? Raja Muhammad. No, itu grandpa dia. Anak angkat ya. Anak angkat kepada Sultan Mansur Shah. Siapa nama ayah Raja Omar? Siapa nama anak angkat Sultan Mansur Shah tu? Yang dia kasih kawin dengan putri dia, putri Raja Puspa Dewi, kalau cikgu tidak silap. Dan dapatlah Raja Omar. Siapa nama ayah Raja Omar? Bukan Muhammad. Muhammad itu ialah Raja Terengganu. Anak Raja Terengganu itulah yang dapat anak yang bernama Raja Omar ni. Siapa? Rex. Cari. Mary? Siapa cikgu? Mansur? Di mana kamu tulis Mansur nih? Kejap, cikgu mau pergi buka dulu slide cikgu 1 yang kemarin. Kenapa kamu tidak jumpa? Bukan Raja Ahmad kah? Coba kamu tengok balik. Bukan Raja Ahmad kah? Kejap ya. Ada jumpa sudah kah? Ya cikgu udah bilang, kamu orang nih bikin takut cikgu, kamu lupa. Oke, kita tayang dulu nih. Macam mana kamu lupa nih? Ni kah? Nih. Nampakkah? Nih, kemarin baru belajar nih tahu. Jangan kamu lupa. Oke, Sultan Mansur Shah dia tiada anak lelaki, dia hanya ada 2 orang anak perempuan, yaitu Raja Puspa Dewi dan Raja Kesuma Dewi. Jadi dia ambil anak angkat dari Raja Terengganu. Dia ambil anak lelaki Raja Muhammad, anak Raja Terengganu. Oke, Raja Terengganu tu nama dia Raja Muhammad. Dia ambil anak Raja Muhammad yang bernama Raja Ahmad. Oke, ini yang dia jadikan anak angkat. Sudah Mansur Shah ambil Raja Ahmad ni jadi anak angkat, dia kahwinkan Raja Ahmad ni dengan putri dia Raja Puspa Dewi, dapatlah anak lelaki Raja Omar. Okey, boleh faham? Boleh faham? Oke, cikgu. Bagus cikgu. kalau faham. Kan juga. Apa dia? Sorry, saya tidak dengar. Siapa yang tanya cikgu tadi tu? Puspa Dewi campur dengan Raja Muhammad. Ya, Puspa Raja Dewi Muhammad kawin terus dengan... dapat Raja Umar. Betul. Okey. Nanti Kesuma Dewi ni kawin dengan Sultan Alauddin Riyad Shah. Ni Raja Kesuma Dewi kawin dengan Sultan Alauddin Riyad Shah. Tadi kan? Kan? Ada orang mau jawab cikgu kah? Rex, betul kan? Okey, so saya stop yang ni, saya masuk balik saya punya yang 1 tu, slide 1. Okey. Oh, baru dapat. Kejap. Problem.
Sani mau keluar masuk sekejap. Oke, kita balik ke slide kita hari ini. Oke, nampak kan? Rex, nampak kan? Nampak cikgu. Alright, so kita balik ke sini. Ingat, Sultan Mansur Shah ingin kawinkan cucunya Raja Omar nih dengan Raja Fatimah. So, ingat sebenarnya Raja Omar dengan Raja Fatimah ni cousin. Sebab Raja Omar ni ialah anak kepada Raja Puspadewi. Sedangkan Raja Fatimah ni ialah anak kepada Raja Kesumadewi. Kesumadewi kan di atas tu. Sultan Alauddin Riyad Shah kahwin dengan Raja Kesumadewi. Ni. Mana? Ni. Bukan ni. Sekejap. Cikgu harap kamu tidak bingung. Ni. Nampak ni? Sultan Alauddin Riyad Shah kahwin dengan Raja Kesumadewi. Okay, Raja Kesumadewi itu ialah adik kepada Raja Puspadewi. Kedua-duanya anak Raja Sultan Mansur Shah yang tiada anak lelaki tadi tu. Okey, boleh kan? Rex, okey? Faham, Rex? Okey, so... Jadi cikgu yang Puspa Dewi itu kakak kepada Kesumadewi lah cikgu? Yes, Oh, betul. okey cikgu. Betul. So, bila si Sultan Mansur Shah tahu bahawa anak perempuan dia iaitu Raja Kesumadewi yang kahwin dengan Sultan Alauddin ni sudah dapat anak perempuan Raja Fatimah. Jadi Sultan Mansur Shah pun mahulah kahwinkan cucu dia tadi tu. Raja Omar tu dengan cucu dia, perempuan dia yang Raja Fatimah ni. Okay, jadi untuk melaksanakan ini, seperti biasa dalam adat istiadat itu ada adat meminang. Ini budaya, anda budaya. Kamu ingat ada adat meminang. So siapa yang dihantar oleh Sultan Mansur Shah ke Johor untuk meminang Raja Fatimah ialah Seri Akar Raja dan Seri Nara Wangsa. Mesti pergi dulu merisik meminang. Kalau sudah pinangan tu diterima baru kahwin. Tidak boleh terus-terus mau kahwin. Okey, itu adat dalam budaya masyarakat Melayu. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tiada cikgu. Cikgu continue. Zulika boleh, Zulika? Cikgu, saya baru masuk. Okey, dapat ikut juga bahkan? Boleh faham juga kan? Ya, ada juga cikgu. Okey. So kita teruskan dengan episod keempat, Surat Meminang dari Pahang. So siapa tadi 2 orang yang dijadikan utusan dari Pahang meminang ke Johor tu? Baru cikgu cakap. Seri Nara Wangsa dengan Dengan satu lagi siapa tu? Seri Akar dengan akar kayu. Akar Raja. Okey, Akar Raja. Tuh. Nah, Akar Raja kan? Seri Narawangsa dan Seri Akar Raja. Okey, so kita teruskan. Surat Meminang dari Pahang. Okey, so siapa yang watak penting kita di sini ialah Sultan Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin Riyad Shah di Johor sebab anak dia Raja Fatimah yang ingin dipinang oleh Seri Narawangsa dan Seri Akar Raja. Jadi apabila Sultan Alauddin Riyad Shah menerima utusan meminang ini daripada Raja Pahang, Sultan Mansur Shah, maka Sultan Alauddin pun apa yang dia buat ialah dia terus minta pandangan daripada bendahara dan pembesar negeri. Sebab dia perlu pandangan daripada orang besar, orang pembesar dia lah. Jadi dia pun tanya macam mana ni peminangan daripada Raja Omar ni, daripada Sultan Mansur Shah untuk Raja Omar ni yang ingin meminang Puteri Tun Fatimah ni, Raja Fatimah ni, adakah kita akan terima? Jadi bendahara dan para pembesar di Johor pada waktu itu semuanya mengusulkan kepada Sultan Alauddin Riyad Shah agar menerima pinangan daripada Sultan Mansur Shah itu. Artinya terimalah saja, kawinkan sajalah Raja Fatimah itu dengan Raja Omar. Okey? Dan bendahara pun ditanya oleh Sultan Alauddin, kamu sediakah kalau kamu berajakan Raja Omar? Okey, bendahara bilang, okey, saya tidak masalah untuk berajakan Raja Omar. So ini ingat bendahara cakap dia sedia untuk berajakan Raja Omar. Kamu kena ingat ni sebab nanti dalam episod berikutnya kamu akan jumpa peristiwa yang menyangkut tentang kata-kata bendahara yang sedia berajakan Raja Omar ini. Okey? Okey, boleh faham? Ada soalan? Boleh cikgu. Boleh faham cik? Boleh faham. Mana Mary ni? Mary, faham? Mary, oh Mary.
Cikgu, Ya, Dena. jadi dia sebelum dorang mau meminang si Raja Fatima, dorang minta pendapat dulu lah, Cikgu. Yang meminang nih ialah Raja dari Pahang. Dia memang sudah hantar utusan meminang ke Johor. Oke, sebab Johor nih ialah Sultan Alauddin, anak dia yang kena pinangkan. Jadi bila anak dia kena pinang, itulah Raja Sultan Alauddin tu tanya dulu pembesar dia, okey macam mana nih, kita terima ke pinangan daripada Sultan Mansur Shah tu? Dia yang tanya dengan pembesar dia. Okey? Oh, oke, Cikgu. Alright, thank you. Soalan lain ada? Tiada? Tiada cikgu. Tiada, senang paham. Ya, Cikgu. Mary pun tidak soalan. Okey, so kita teruskan dengan episod kelima, hasrat Sultan Pahang tercapai. Siapa Sultan Pahang? Raja Mansur. Si Ebil punya muka terus menengok pergi atas mencari nama raja. Raja Mansur, Rosen. Ya, apa Ebil? Saya nampak kepala Oteleng pergi atas mencari jawapan kan. Angel tuh Angel, ya ampun, kenapa cikgu ni ya mabuk? Sorry Angel, cikgu mabuk sudah nih, terlampau lama PKP. Ya, itulah tu. Rosen, bukan Raja Mansur, betul kan? Raja Mansur tu lain. Sultan Muhammad, Cikgu. Kenapa pergi Terengganu sudah ni? Dena, aku ni selalu buat lawak sama cikgu. Siapa, Cikgu? Kenapa kamu cepat lupa nih? Nah, si Rex garuk-garuk kepala sudah. Siapa nama Raja Pahang, Rex? Baru tadi cikgu cakap. Cikgu, bukan Mansur kah cikgu? Ya, Mansur apa? Raja kah Sultan? Oh, Sultan Yes, Mansur. Sultan Mansur. Jangan bilang Raja Mansur, Mbak. Sultan Mansur. Oke, betul. Apa hasrat Sultan Pahang tuh? Yang tercapai nih? Apa hasrat dia? Oh, mau kasih kawin. Siapa? Dia nak kawinkan siapa dengan siapa? Raja Omar dengan Raja Fatima. Oke, betul. Pandai. Kira itulah hasrat dia. Hasrat dia tercapai untuk mengahwinkan kedua-dua cucu dia. Ingat, dua-dua tu ialah cucu dia. Anak kepada puteri dia. Oke? So, kita tengok. Oke. So, Sultan Mansur Shah pun Raja Pahang ni sangat happy kerana pinangan dia telah diterima oleh Sultan Alauddin Riyad Shah. SARS tu Sultan Alauddin Riyad Shah. Lalu dia pun dari Pahang pergilah ke Johor bersama-sama cucu dia Raja Omar untuk dikahwinkan dengan Raja Fatimah. Dia bawa rombongan dia untuk mengahwinkan Raja Omar dengan dengan Raja Fatimah di Johor. Senang kan? Senang, tiga- Cikgu. 3 ayat saja pun. Tapi dalam buku tu, ya ampun, punya panjang apa semua ni. Kamu masih tengok di buku kan? Ya ampun, ya Rabbi, ya panjangnya apa semua ni. Bila cikgu pindah sini, 3 ayat je. Sebenarnya ini lesi penting dia. Okay, so kena ingat tu ya, lesi penting dia. So next, kita pergi ke episod ke-6, istiadat perkahwinan di Raja Johor dan Pahang. Johor ni siapa? SARS. Ya, betul. Siapa yang akan dikahwinkan di Johor ni? Siapa dia punya pengantin dari sebelah Johor? Raja Fatima. Pandai. Pahang diwakili oleh Sultan Mansur Shah. Pandai. Zulika, siapa yang mau dikahwinkan di Pahang tu? Siapa pengantin lelaki dia, Zulika? Nah, si Zulika. Raja Omar. Kejut cikgu dengar suara Dena, Raja Umar. Betul kan tu Zulika? Mana si Zulika ni? Iyalah, betul lah tu Dena. Si Zulika ni tertidur sudah mungkin. Okey, betul. Betul lah. So, Johor diwakili oleh Raja Fatimah, Pahang oleh Raja Omar. So, kita tengok apa adat istiadat perkahwinan Raja Johor, Pahang. Okey, ini ya. Kamu kena ambil ni. 8 ini adat istiadat dalam perkahwinan diraja antara Raja Johor dengan Pahang. So, kalau kamu masuk dalam buku tu, memang dia ada senaraikan semua ni ya. Cuma kamu kena bijak mengeluarkan inti dia.
So, adat yang pertama ialah adat menghantar makanan kepada pengantin lelaki. So, pengantin lelaki itu diberi satu istana. So, Sultan Alauddin Ryad Shah dalam adat menghantar makanan pada pengantin lelaki ini telah menyuruh orang agar menghantar pelbagai jenis makanan sebagai santapan kepada pengantin lelaki. Siapa pengantin lelaki kamu ni di sini? Ya, saya nampak mulut si Rex berbuka tapi tiada suara. Siapa Rex? Sebut Rex. Raja Omar. Betul. So, Sultan Alauddin Ryad Shah selaku pengantin perempuan telah menyuruh orang menghantar makanan kepada pengantin lelaki iaitu Raja Omar. Kemudian adat yang kedua ialah adat menghantar belanja. Okey, untuk adat menghantar belanja ni, siapa yang hantar belanja ni? Kamu rasa siapa? Bukan rasa lah. Siapa? Lelaki, cikgu. Lelaki juga. Pihak Pengantin lelaki lah. Betul. Takkanlah bah kan perempuan hantar duit belanja kan? So siapa yang hantar duit belanja di sini? Baras. Itulah. Untuk beli beras. Siapa hantar duit belanja kalau di sini nih? Jawab cikgu. Siapa yang menghantar uang belanja di sini nih? Bendahara. Kalau pengantin lelaki Raja Omar lah kan, cikgu. Tapi bukan Raja Omar yang keluar duit lah kan? Dia punya ayahanda. Siapa? Dia punya nenek lelaki. Siapa tu tadi? Sultan Man? Sultan Alauddin Ryad Shah. Punya jauh bunyi cikgu tu Man. Kenapa? Man Alauddin dan Bang. Cikgu cakap Sultan Man, dia pergi sambung Alauddin. Mana Alauddin? Confuse nama dia juga. Mana ada nama Sultan kita? Sultan mana Alauddin? Siapa nama? Ayo, ketua rombongan pihak lelaki. Siapa? Mansur. Itu. Mansur. Yalah. Ya, Raja Omar kan, Mansur lah. Yalah, Mansur lah. So, dia punya nenek itulah ketua rombongan dia, Sultan Mansur Shah. Ya ampun, Dena. Kau ni kan 3 hari berturut-turut kau buat lawak hebat tu. Oh ya Ciko, Aina. Aina. Tapi saya suka ojok kamu ni, Dena. Hiburan dah. Okay, so yang mengantar uang belanja ini ialah Sultan Pahang, iaitu Sultan Mansur Shah yang menghantar sirih dan emas belanja kepada Sultan Alauddin Ryad Shah. Macam biasalah, pihak lelaki mesti hantar wang belanja kepada pihak perempuan untuk perbelanjaan persiapan majlis perkahwinan. Okay? Macam Rex pun mau buat gitu kalau mau kahwin dengan si Dena kan mesti sedia duit banyak-banyak untuk beli kerbau seekor saja, nah habis Cikgu lah. Alah Dena, kalau ya pun apa salahnya? Untuk jual rumahan juga. Betul tuh Cikgu, Rex, ya. sanggup berhutang di bank untuk kahwin kan Rex? Betul. Jangan bautang, Jangan berhutang. Tak payahlah buat majlis kahwin gah-gah, megah-megah. Tapi hidup dikelilingi hutang sampai puluhan tahun. Buat apa? Kahwinlah ikut kemampuan. Yang penting ikatan itu sudah sah di sisi agama. Cukuplah. Tak payah mau ikut orang kaya-kaya. Okey, kita teruskan. Adat yang ketiga, adat berjaga-jaga. Ini baru cikgu cakap tadi kan? Adat berjaga-jaga ni kan? Okey. Ya Cikgu. Okey, so di sini ialah Sultan Alauddin Ryad Shah dan Raja Pahang, Sultan Mansur Shah, memulakan adat berjaga-jaga dengan pelbagai permainan dimainkan, bunyi-bunyian dimainkan dan juga memasang bedil 7 pucuk setiap pagi dan petang. Kamu boleh cek dalam buku. Lepas tu beratus-ratus ekor lembu, kerbau, kambing, ayam, itik disembelih untuk dijadikan makanan. Itu dalam adat berjaga-jaga. Okey, kemudian untuk pakaian pengantin ni Raja Fatimah dan Raja Omar ketika majlis perkahwinan diorang telah dihias dengan pakaian kerajaan yang bertatahkan ratna mutu manikam, mutu intan baiduri. Pakaian diraja diorang bertatahkan ratna mutu intan baiduri. Okey, jangan risau cikgu tidak tulis sini sebab nanti cikgu akan buat satu nota khas untuk tajuk ini. Okey?
Cikgu akan bagi kamu satu slide khas untuk adat istiadat perkahwinan di Raja Johor Pahang. Okay, kemudian kita tengok pula pengantin lelaki diarak ke istana pengantin perempuan. Okay, yang ni Raja Omar tu dia diarak naik gajah, kemudian dalam perjalanan menuju ke istana tu perarakan ini berjalan dengan penuh adat istiadat diraja, diiring dengan pelbagai bunyi-bunyian seperti nafiri, apalagi serunai, negara, kan, dibunyi-bunyian. Kemudian yang majlis akad nikah, ini wajib. Siapa jalankan akad nikah ni, Rex? Atau anyone? Siapa yang buat ni majlis akad nikah? Siapa yang jalankan? Kadi, cikgu. Pandai. Mesti ada kadi ya. Tidak boleh tu kalau si Rex tiba-tiba jadi kadi di sana. Mesti kadi yang benar-benar bertauliah. Okey, so majlis akad nikah di antara Raja Omar dan Raja Fatimah disempurnakan oleh seorang kadi. Selepas akad nikah, diorang pun menjalankan adat makan nasi adab-adab. Okey. Diorang pun makanlah nasi, okey, bersuap-suapan. Disuap oleh raja yang tua-tua. Kemudian adat bersanding. Dalam adat bersanding, selepas sahaja acara makan nasi adab-adab, Raja Fatimah dan Raja Omar didudukkan di pelamin bersanding. Hore! Semua orang nampak. Hore! Kena rinjis, kena tepung tawar, kena rinjis. Kemudian last kali ialah adat menjamu makan. Okey, Sultan Alauddin, Sultan Pahang keluar bersemayam di penghadapan, duduk di atas peterana dan menitahkan bentara ni agar menjamu tetamu yang ada dengan makanan. Okey, itu adat istiadat dia. Yang penting kamu faham dulu ni, Inan ya. Kamu mesti hafal ni ya. Okey ya? Boleh ya? Cikgu boleh teruskan? Okey. Boleh sih. Ada soalan? Boleh. Tiada cikgu. Boleh. Tiada. Okey. Mana cikgu? Yang kadi dia ni ada nama kah cikgu? Mana tahu? Tiada nama. Tiada. Bukan kadi menawar, macam kita punya kadi satu je kadi yang kita ada tahu nama kadi menawar kan, Rex? Ya cikgu. Ya, tapi di sini dia punya kadi tiada nama. Okey, kita teruskan. Thank you soalan Rex. Episod ke-7 selepas mangkat Sultan Alauddin. So Sultan Alauddin ni tadi raja di mana? Pahang. Rex ni Johor. Betul tak? Mana satu ni? Pahang, Johor, Melaka? Johor. Johor cikgu. Johor, betul di Johor. Rozana jawab Johor. Tapi macam takut-takut salah. Si Angel tak tahu mau jawab apa. Okay, so Sultan Alauddin ini di Johor. Dalam episod ini, episod 7, dia pun memangkat sudah dan dia mangkat. So kita tengok otak penting kita. Sultan Alauddin Riyad Shah, Sultan Muzaffar Shah dan juga Raja Omar. Okay. Cikgu mau tanya kamu nih. Apa hubungan Sultan Muzaffar Shah dengan Sultan Alauddin Riyad Shah? Jawapan ada di sana. Ampai-ampai. Puterais. Iya, oke, betul. Oke, apa pula hubungan di antara Raja Omar dengan Sultan Alauddin Riyad Shah? Rex? Anak angkat. Anak angkat. Iya, anak angkat sih. Anak angkat. Rex? Jawab Rex. Bukan Cigo. Menantu kah cikgu? Rex bilang menantu. Iya. Rosen, kamu pilih apa? Anak angkat kah? Menantu kah? Menantu, Cucu kah? cikgu. Rasa menantu Cigo. Menantu. Menantu, baru aja tadi, baru aja satu episod kita Oh, turun iya, nih. Cikgu. Geram cikgu dengan kamu nih. Baru aja Sultan Alauddin kasih kawin anak Sekarang dia. sudah Malaka. Langsung ini kan Cigo. Apa dia? Apa dia? Jadi habislah sudah nih kan pemerintahan Malaka. Sebab Habis sudah Sultan Berang Melaka. semua di Johor sama Pahang. Ya, bab 14 lagi kita sudah keluar dari Melaka. Melaka kan sudah jatuh di tangan Peringgi. Sekarang ini kita di Johor. Jadi cikgu, tiada siapa boleh lawan Peringgi lah cikgu. Peringgi tidak ada dapat dikalahkan. Tapi dalam episod akan datang nih, kamu jumpa juga Peringgi itu cuba juga serang Kesultanan Melayu Johor nih. Tapi tidak dapat, Peringgi tidak berjaya kalahkan. Magicnya tidak berjaya kalahkan orang Kesultanan Melayu di Johor nih.
Oh, oke Hmm. Cigo. So ingat Sultan Alauddin dengan Raja Omar ni menantu dia. Baru aja tadi Raja Omar ni kawin dengan anak Sultan Alauddin Riyad Shah Raja Fatimah. Cepat betul kamu nih hilang ingatan. Jangan makan itu, jangan minum itu kopi kalau itu kopi sudah ada semut. Tes siapa Cigo? Saya nggak juga kalau itu minum. Janganlah kau sayang. Macam bikin hilang ingatan aja kamu nih. Pergi makan banyak-banyak itu tempe. Tahu tempe? Makan kismis. Ayo, bahaya kamu nih. Baru berapa saat? 15 saat cikgu pergi depan sudah kamu lupa itu tajuk. Luas talian persaudaraan. Cikgu enggak paham maksud dari itu. Luas talian persaudaraan. Tadi kan cikgu baru cakap Raja Fatimah tuh anak si Sultan Alauddin. Kan Rex? Kan? Baru aja kawin Raja Omar. Boleh bila cikgu tanya siapa Raja Omar, dibilang anak angkat deh nah. Tes siapa Cigo? Tes. Yalah kau tes. Kenapa cikgu terkeluar sini? Oke, kita balik. Kita balik sini. Oke, so Sultan Alauddin Riyad Shah dia ingin kawinkan anak dia, Raja Muzaffar. Ini anak dia, Raja Muzaffar. Kan tadi cikgu udah cakap, Sultan Alauddin ini anak dia ialah Raja Muzaffar dengan Raja Fatimah. Masih ingat? Dua anak Sultan Alauddin, Raja Muzaffar, Raja Fatimah. So Raja Fatimah sudah kawin dengan Raja Omar. So sekarang Sultan Alauddin mau kasih kawin anak dia Raja Muzaffar ni dengan Tun Emas Jiwa. Tun Emas Jiwa ni ialah anak Tun Hasan Temenggung. Tahu, masih ingat siapa itu Tun Hasan Temenggung? Anak siapa itu Tun Hasan Temenggung? Anak bendahara Paduka Raja. Anak bendahara Paduka Raja? Pasti? Sri Maharaja. Yes, Sorry, anak bendahara Sri Maharaja. So, Raja Muzaffar pun berkahwinlah dengan Tun Emas Jiwa, cucu bendahara Sri Maharaja. Oke? Dan apabila Sultan Alauddin ini mangkat, maka Sultan Alauddin pun dikenali ataupun disebut sebagai marhum di Johor Lama. Sebab dia kan raja di Johor kan? Marhum di Johor Lama. Oke, habis cerita tentang Sultan Alauddin Riyad Shah, anak Sultan Mahmud Shah. Habis, Oke. Sekarang kita lihat kepada cucu Sultan Mahmud Shah, yaitu anak Sultan Alauddin Riyad Shah, yaitu Sultan Muzaffar Shah. Oke, dia anak pada Sultan Alauddin Riyad Shah dan nama sebenarnya adalah Raja Muzaffar. Apabila jadi raja, tambah saja Shah di belakang tu jadilah Sultan Muzaffar Shah. Dan dia menjadi raja ketika berumur 19 tahun dan dia telah membuat negeri di Seluyut. Seluyut. Oke, dia bukan negeri di Seluyut. Kemudian Raja Omar ni sebenarnya sebelum dia berkahwin dengan Raja Fatimah, dia sudah ada isteri. Okey, tiada nama diberikan, cuma dinyatakan isteri dia itu ialah anak kepada Sri Naradiraja, iaitu di Pahang lah, anak kepada Sri Naradiraja Pahang. Dan dengan anak Sri Naradiraja Pahang ni, dia dapat seorang anak lelaki bernama Raja Mansur. Tetapi, apabila sahaja Raja Omar ni mengetahui bahawa Tun Fatimah, isteri kedua dia ni, Raja Fatimah, iaitu anak Sultan Alauddin tadi tu kan? Okay. So, bila Raja Omar tahu Raja Fatimah ni hamil, maka tiba-tiba sahaja Raja Omar ni benci dengan isteri pertama dia, iaitu Bonda Raja Mansur. Raja Mansur, bukan Mansur, Raja Mansur. Lalu dia ceraikanlah isteri pertama dia ini, dan dia serahkan semula kepada Sri Naradiraja. Sebab isteri pertama dia ni anak Sri Naradiraja. Okay, so dia kasih cerai wife dia ini dan dia stay dengan Raja Fatimah lah. Raja Omar stay dengan Raja Fatimah. Isteri pertama dia ni balik kepada ayah dia iaitu Sri Naradiraja. Okay, boleh faham? Ada soalan? Faham? Jadi panggil Raja Mansur, jalan tuh kan Cigo. Bukan Raja Mansur, Bonda Raja Mansur, Mangsur. Okay, itu nama isteri pertama Raja Omar. Isteri kedua ialah Raja Fatimah. Okay, thank you Rosen. Soalan? Ada soalan lain? Okay, Angel boleh? Angel boleh? Okay, so kita ada kalau tidak soalan cikgu continue ni. Okay kah? Diana? Okey, Diana? Ada Diana di sini. Okey, boleh faham Diana? Sebaru masuk Cigo. Kamu dengar bermula dari mana Diana? Yang
Raja Omar. Raja Omar. Oke, ada kamu mau tanya tentang apa-apa di sini? Ada apa-apa mau tanya? Tidak juga Cigu, tapi saya nanti setting balik lah Cigu punya rekaman. Oh, oke, thank you. Oke, so kita continue lah. Kamu kena tahu saja untuk di sini nih, Sultan Alauddin ada 2 anak, 1 Raja Fatimah, 2 Raja Muzaffar. Oke? Dena? Oke, Oke Cigu. Cigu. Oke, so Raja Fatimah tuh kawin dengan Raja Omar, oke? Sultan Muzaffar kawin dengan belum ada. Belum ada dinyatakan di sini. Jangan kau jegil mata Mbak Angel. Belum lagi ada di sini, belum ada diberitahu siapa istri dia, Sultan Muzaffar, oke? Belum ada Bana, baru 19 tahun. Baru umur kamu nih, mau kawin sudah Kak? Oke, kita teruskan episode ke-8. Nikah dalam sunyi. Wow, menikah dalam sunyi. Siapa yang menikah dalam sunyi nih? Siapa? Siapa mau teka? Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar. Siapa yang jawab tuh? Cikgu lupa tengok. Dena nggak? Deno. Deno. Dia kawin dengan siapa? Dena? Gak tahu, Cigu. Oh, kau tembak kan nih. Pandai betul kau menembak nih. Oke, Mary. Nikah dalam sunyi ini ialah Sultan Muzaffar. Dia bernikah dengan siapa, Mary? Kenapa Mary tidak mau? Masih lagi makan kah? Masih lagi makan ya? Mary, tidak pasti Cikgu. Oke, so sebenarnya memang Sultan Muzaffar yang bernikah dalam sunyi dan kita tengok siapa dan kenapa dia menikah dalam sunyi. Oke, Sultan Muzaffar ini sebenarnya, oke Cikgu refresh, sahaja anak kepada Sultan Alauddin Rayad Shah. Oi, meningu punca tengok masih Rex sama si Angel. Dan saudara kepada Raja Fatimah. So, Sultan Muzaffar nih, dia jatuh cinta sama Bonda Raja Mansur. Masih ingat Bonda Raja Mansur? Masih ingat siapa itu Bonda Raja Masih, Mansur? Cigu. Siapa Istri itu? pertama Raja Omar. Yes, cepat kamu Janda. tangkap. Janda. Betul Rex. Hebat loh Suka Rexnya janda. kesimpulan. Janda kepada Raja Omar yang ditalakkan atau diceraikan oleh Raja Omar setelah Raja Omar mendapat tahu Raja Fatimah itu mengandung. Jadi apabila Sultan Muzaffar Shah ini nampak kepada Bonda Raja Mansur, nah sudah jatuh dia punya hati ginabon ya, natu ginabo daun jatuh cinta. Jatuh cinta pandang pertama. Jadi dia pun tak tahan sudah dengan perasaan cinta dia tuh. Dia beritahulah dengan Sri Naradiraja. Apa hubungan Sri Naradiraja dengan Bonda Raja Mansur? Saudara. Anak. Oke, betul. Cikgu terimalah jawaban Rex tuh. Bonda Raja Mansur ialah anak kepada Sri Naradiraja Pahang. Baru jak tadi, Angel, kau udah catat kan nih sampai kau kan. Iya, Cigu. Kamu orang nih kan tidak mencatat, Bang. Mendengar saja mana lah boleh ingat. Oke, so Sultan Muzaffar Shah nih, dia jatuh cinta dengan Bonda Raja Mansur, yaitu anak kepada Sri Naradiraja Pahang, janda kepada Raja Omar. Lalu Sultan Mansur Shah pun pergilah bagi tahu dengan Sri Nara tentang perasaan dia kepada Bonda Raja Mansur. So Sri Nara bilang, "Hei, kalau macam ni kan, kau bagi tahu dulu dengan bendahara. Apapun bendahara mesti tahu apa yang harus kita buat. Sebab kan sekarang tuh status si Bonda Raja Mansur tuh janda dan dia masih dalam tempoh edah. Zulika, tolonglah Bang muncul." Mana pasti Zulika nih main buyuk kok dia nih. Angel dia ni main buyuk nih. Dia pergi je masuk sana dia nak mendengar. Apa dia buat ni ya? Okey, dalam tempoh edah tu artinya dia bercerai tu dia akan melalui proses 3 kali kitaran haid tu dia bersih dari haid. Kamu tahu lah itu kan? Datang bulan bah. Tapi lah kasih tahu dalam-dalam bah. Okey. So kemudian si Sultan Muzaffar Shah ni pun jumpalah dengan bendahara. Dia bagi tahulah dia punya perasaan cinta tu sama Bonda Raja Mansur yang tak tertahan sudah tu. Tak tertahan sudah dia punya angau.
Angau betul sudah. Sampai kalau kamu tengok dalam buku tuh muka dia pucat-pucat berseri konon. Macam si Sri Tribuana dulu masa dia mau kawin dengan anak demang lebar daun. Masih ingat? Pucat-pucat berseri itu. Masih ingat kah? Nah, itulah muka si Sultan Muzaffar Shah. Jadi bendahara pun bilang, oh kalau begini kan kau kawin sajalah bah sama Bonda Raja Mansur, dia bilang. Tapi dia bilang si Sultan Muzaffar Shah, saya enggak lah mau buat kawin yang sampai semua orang tahu. Kalau dalam diam-diam saja saya kawin sama Bonda Raja Mansur, oke lah. Sebab kan Raja Mansur tuh punya, Bonda Raja Mansur tuh kan bekas istri si Raja Omar. Nanti kalau saya kawin sama dia, nanti mesti Raja Omar tuh macam ada perasaan tidak selesa dengan saya. Macam itulah lebih kurang. Paham nggak? Paham? Paham juga. Oke. Jadi akhirnya Sultan Muzaffar Shah pun dikahwinkanlah dalam senyap-senyap dengan Bonda Raja Mansur setelah tamat tempo edah Bonda Raja Mansur. Dan dia dinikahkan oleh Kadi, diwalikan oleh Sri Naradi Raja Pahang. Kawinlah dia orang. Dan selepas itu pregnant. Siapa pregnant? Siapa pregnant? Bonda Raja Mansur. Oh, nasib baik hari ini Dena betul. Kalau tiba-tiba dia bilang Sultan Muzaffar Shah pregnant. Oke, so Bonda Raja Mansur pun pregnant. Oleh siapa? Si Sultan. Oleh Sultan Muzaffar Shah. Tapi selepas sahaja Sultan Muzaffar Shah tahu bahwa istrinya ini, Bonda Raja Mansur telah mengandung, maka dia pun risau. Sebab baru sahaja diceraikan, sekarang ni mengandung. Jadi kalau dia mengakui anak dalam kandungan itu sebagai anaknya, mesti akan timbul kemarahan pada Raja Omar kan? Jadi Sultan Muzaffar Shah pun berpakatlah dengan Sri Naradi Raja dan bendahara supaya mempersembahkan kepada Raja Omar, bekas suami si Bonda Raja Mansur, Angel boleh faham? Bahwa Bonda Raja Mansur ini telah hamil sewaktu diceraikan lagi. Artinya anak dalam kandungan Bonda Raja Mansur itu anak siapa? Anak siapa? Raja Omar. Anak Raja Omar. Jadi, Jadi yang Ida tuh ini tipu muslihat nih sebenarnya, tipu tipu muslihat. Tipu muslihat. Sebenarnya memang anak itu adalah anak Sultan Muzaffar Shah. Cuma dia tidak mahu rahasia dia yang mengahwini Bonda Raja Mansur dalam senyap ini diketahui oleh Raja Omar. Jadi dia berpakat dengan bendahara dan Sri Naradi Raja memberitahu Raja Omar bahwa Bonda Raja Mansur tu yang diceraikan oleh Raja Omar, sewaktu diceraikan tu sebenarnya sedang hamil. Hamil artinya anak kepada Raja Omar. Raja Omar tidak tahu yang istri dia tu sebenarnya sudah kahwin dengan Sultan Muzaffar Shah. Boleh faham kah? Paham. Okey, jadi apabila disampaikan ni, sebenarnya berita ni bukan disampaikan terus kepada Raja Omar tetapi kepada Raja Fatimah. So, Raja Fatimah dia tidak tahu bahawa bekas madu dia tu, Bonda Raja Omar tu mengandung anak abang dia. Siapa abang dia? Siapa abang Raja Fatimah? Sultan Muzaffar. Yes, Sultan Muzaffar. Even Raja Fatimah pun tidak tahu anak yang dikandung oleh Bonda Raja Mansur itu sebenarnya anak abang dia. Raja Fatimah pun percaya bahawa anak dalam kandungan Bonda Raja Mansur itu ialah anak suami dia, Raja Omar. Jadi bilang Raja Fatimah kepada Sri Naradi Raja, kalau begitu hantarlah sahaja Bonda Raja Mansur itu ke sini ke istana supaya saya akan jaga dia. Sebab Sri Naradi Raja macam dia rasa dia tidak sesuai si Bonda Raja Mansur tu tinggal dengan dia selepas diceraikan pregnant. Takut nanti ada pandangan negatif dari orang lain. So akhirnya Raja Fatimah jagalah maduk dia ini sehinggalah maduk dia itu melahirkan anak dan anak kepada Bonda Raja Mansur itu dinamai, ada kat sini. Hasil perkahwinan, okey ini belum. Raja Fatimah kahwin dengan Raja Omar, dorang dapat seorang anak lelaki dinamai Raja Abdul Jalil.
Oke, ini anak Raja Fatimah dengan Raja Omar. Manakala anak Sultan Muzaffar Shah dengan bonda Raja Mansur itu tadi, oke, ialah Raja Abdullah. Oke, boleh paham nggak? Boleh paham? Boleh juga. Sekejap aja, Bu. Boleh.